Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Pada sidang kali ini dibahagi kepada dua bahagian untuk TikTok dan satu bahagian untuk YouTube. Sidang kita pada hari ini membicarakan bahasa, itu bahasa Melayu nyata ketuhanannya itu. Di dalam sebuah cerminan kisahnya rahsia alam dan rahsia Nuh dan rahsia Muhammad. Lantas pada hari ini kita telah menerima berbagai cerita daripada zaman Anunnaki, Sumerian, hikayat lama, Lemuria, Atlantis, Kerajaan Pun dan berbagai cerita akan tamadun, bahasa dan sejarah manusia di muka bumi. Pada hari ini saya memperlihatkan sebahagian daripada kandungan buku rahsia iaitu Bahasa Ketuhanan Melayu babak 2. Sebelum ni ada Rahsia Ketuhanan Orang Melayu, kitab nombor 1. Jadi isu sumur mata air yang mengalir di lembah Melayu di dalam membentuknya DNA double helix dan cerita kejadian alam di muka bumi termasuk yang dikatakan binatang tadi, rahsia binatang, haiwan atau ternakan tadi. Kalau kita merujuk kepada penyaksian dan juga bukti berlaku 3 kali banjir besar Bah. Di dalam Bah Asa tadi yang akan saya kupas dan agak panjang lebar di dalam bukunya, kita akan bertemu dengan isu binatang, bina atak, binatang, bina ataji, bina ATG atau bin bersama yang pendua ba dan bi, basmalah atau bismillah tadi. Di dalam kita selaku orang yang dah tua-tua ni melihat kisah Nabi Nuh, penyucian dan korelasi Merung Mahawangsa dan kenapa isu air yang tercemar di dalam hikayat Merung Mahawangsa Abdullah Al-Mu'min yang berdepan dengan Abdullah yang tua, yang menjadi nyata dan zahir dan muncul semula di bumi Merung Mahawangsa. Air yang tercemar adalah isu dia. Lantas di dalam segi sains dan juga kajian pada suatu masa dahulu, muka bumi kita dipenuhi dengan air. Daripada konsep penghancuran dan diselamatkan berpasang-pasangan, maka akhirnya bila air itu surut, sepasang-sepasang itu dilepaskan. The coding, double helix coding kepada makhluk yang bukan manusia atau insan. Maka kenapa perkataan Melayu Bah Asa itu penting dan kenapa perkataan binatang bukan haiwan ternakan? Haiwan ternakan ini yang kita ternak dan kita makan. Ini haiwan yang melata dan ada dilepaskan di muka bumi usai 3 kali banjir besar di dalam sejarah manusia. Kenapa perkataan binatang wujud di dalam bahasa Melayu tua dan kekal sehingga hari ini? Apakah korelasinya dengan cerita Nabi Nuh? 3 kali bah, banjir besar melimpah-limpah. Di manakah lapisan-lapisan penceritaannya? Kalau kita lupa tang Melayu tu, tak TAGC depa helix structure bina. Membina dan menyediakan satu platform peranti kepada wujudnya makhluk yang berjenis-jenis. ATGC, ATG, tak, TGC lah, tang tu A mereka tinggal. Nama coding di dalam dunia saintifik yang mereka alter jadi mutant, jadi benda haiwan hybrid, termasuk cloning, merujuk kepada formula tadi. Siapa pegang formula ni? Pastinya Nabi dan Rasul di dalam bahasa dan juga simbolisme bahasa yang kekal di dalam wilayah orang Melayu atau Malay Archipelago. Lantas di dalam buku yang saya akan hasilkan, akan siap dalam hari Isnin depan ni siap insya-Allah, kita akan melihat kenapa bahasa Melayu kita ini, warisan kita ini ada padanannya dengan DNA, genetik cerita Nabi dan Rasul. Jadi siapa orang Melayu? Bahasa Melayu ni tak ada kitab dia ke? Tak ada lembaran dia ke? Ada. Bila saya paparkan baru kita faham kan? Lantas di sinilah yang dikatakan the mechanic ataupun how the mind operating system.
pada setiap detik dan kala. Kala ni pun ada definisi dan maksud dia yang orang kita telah lupa, yang hilang ditelan di zaman berzaman. Nilai orang Melayu cerdik pandai, melifli, cakrawala, pembinaan. Orang kita boleh buat serba-serbi. Daripada menghasilkan belerang yang canggih dan power. Saya pernah ada senjata Melayu lama yang saya ketemui di Selat Melaka, yang saya telah serahkan kepada Muzium Melaka. Senjata tu ada peluru dia yang masih tersisa, yang boleh menghancurkan besi, baja dan padu. Armor piercing bullet dah ada dalam dunia orang Melayu satu masa dulu. Ni bukan sembang kari, ni ada bukti nyata. Saya dah bagi pun barang tu kat muzium. Peluru orang Melayu boleh mencairkan besi. Tu teknologi apa yang kita pakai? Inilah. Teras kepada semua ini adalah the way atau the mechanic orang Melayu memahami dunia dan berfikir bagaimana. Dalam arti kata lain, the mind operating system. Inilah sebuah kisah warisan leluhur kita yang ada dalam darah daging kita, yang kini bangsa kita, orang kita, telah dikekang, disekat serba-serbi daripada dunia kreatif dan sebagainya. Kita tidak dibangunkan, kita tidak membangun industri perkapalan, kita tidak dibenarkan menguasai semula laut. Apakah artinya kemerdekaan tadi? Di manakah pemegang amanah kita? Kenapa The Malay Fleet, armada dan jati diri sebuah bangsa yang berteraskan pada pelayaran ini dikekang di bumi sendiri? Kita dikatakan ada pemimpin yang berkuasa ke atas negara ini, tetapi mereka pun terpaksa akur dan menahan kebangkitan dan bangsa ini diletakkan pada tempat dia yang semula. Di Gunung Ganang wilayah kita, kita dilarang daripada hidup di tengah-tengah banjaran titi wangsa. Kita dilarang menjadi orang alam, orang laut, orang darat, orang api, angin, air, tanah. Dan cerita P.Ramlee lah, air, mambang kuning, mambang api, mambang air, mambang laut dan sebagainya berdamping dengan aku. Kita dilarang untuk berdamping. Serba-serbi sebenarnya bangsa kita terpenjara, dipenjarakan, disekat. Bila kita disekat pemikiran, kita diletakkan dalam tempurung pemikiran yang amat kecil. Kita jadi jumut, kita jadi marah, kita jadi lembab, kita jadi bodoh piang, orang kata. Nyata hari ini apa yang jadi sejak sebelum merdeka lagi. Apa erti kemerdekaan tadi? Ini bulan kemerdekaan. We are forbidden to link. Kita dilarang daripada berkomunikasi dan duduk pada dunia Allah yang Maha Besar. Ini hakikat sebuah kewujudan. Lantas kenapa orang Melayu letak tangan dia dua dekat dahi dia? Kenapa tanjaknya demikian rupa? Semua ni saya telah ceritakan dalam buku saya seadanya. Maka pada hari ini, wahai orang-orang Melayu, buka mata, kita dilarang memasuki gelanggang tok nenek kita. Kita bakal bersambung dalam babak keduanya, kerana sekali lagi saya katakan ini sidang trailer ni, ianya adalah benda yang amat besar, dah tertanam ribu-ribu tahun. Kita bakal bertemu kembali dalam babak berikutnya, part 2. Buku dia akan zahir pada hari Isnin, sekali lagi dalam bentuk e-book dan berkala. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.